Let us begin chapter 3, part 7, overview of electricals, tarif classification and charges. Okay, dalam bab ni kita akan tengok detail lagi about the electric tariff and what you have to know in this chapter. Electric tariff ni ada level-level, maknanya ada bermacam-macam tarif. Bukan saja kepada residential, tapi ada pada commercial, perniagaan dan industri, dan ada tarif-tarif lain lah yang awak perlu tahu. And then berapa tarif, berapa harga untuk 1 kilowatt ke, berbeza-beza. Jadi itu awak kena faham. Okay, main fuel source, macam kita tahu main fuel ni datang daripada ini adalah minyak, hasil minyak. Lepas tu ada hasil lumbung arang batu. And then dia ada power supply atau power plant, penjanaan tenaga. Proses penjanaan tenaga ni, dia biasanya dia bakar fuel and then dia generate gas turbine. Dan daripada gas turbine tu dia akan dapatkan electricity lah. And then daripada utility tu dia hantar ke grid. Ni kita panggil grid, masuk ke line TNB. Ini dipanggil sebagai transmission. Dihantar daripada power plant dan menuju kepada end user atau pengguna. So pengguna ni customer kat sini. Dia perlu ada tarif, cost dan tarif dia. And then pengguna adalah residential, rumah, commercial, perniagaan, and then ada industri. Okay, tengah-tengah tu ada distribution. Ini yang mula-mula kita kata, yang lepas kita ada tengok tentang dia mula guna pakai high voltage, HV, kemudian diturunkan pakai transformer untuk digunakan LV atau low voltage. Okay, cost recovery in general 100% of GT, 77%, 75% of D, new and existing infrastructure. And maknanya cost yang awal tu daripada generation, transmission, and 75% daripada distribution. Tengok balik macam saya buat dalam chapter sebelum ni. And then from electricity bill, tarif, maximum demand. Ini ada maximum demand. Ini yang berbeza antara industri, commercial dengan residential. Maximum demand ni hanya ada pada industri dan commercial. Energy charge, connected load charge, power factor ni semua pada commercial dan industri saja. Dia tak dikenakan pada residential. Okay. Okay, 25% of new distribution infrastructure recovered by connection charge. Okay, maknanya apa charging untuk electricity ni? Dia ada charges before and after supply. Charges before ni dia punya connection charges, and then dia ada supply commission, and then last sekali kita akan ada after supply ni, kita akan ada bill lah, electricity bill. Okay, electricity tariff classification, pricing ni based on ada customer category. Ini yang saya cakap tadi. Residential ni biasanya kita panggil domestic, and then commercial, industrial, ada mining, ada street lighting. Street lighting ni biasanya murah sebab ini lebih pada keselamatan. And then specific agriculture. Yang murah biasanya untuk domestic dan untuk street lighting. So remember this, tarif ikut customer punya kategori. And then dia akan ada supply voltage. Supply voltage ni macam saya cakap tadi, ada low voltage, high voltage, and of course tengah-tengah tu ada medium voltage.
Low voltage macam di rumah kita pakai 230 atau 240 volt. And sometimes kalau ada juga yang orang yang menggunakan 3 phase. Kalau 3 phase ni ada sampai 400 volt lah. Okay. Tapi untuk medium voltage dia boleh pergi sampai 6000 ni tadi yang saya pernah beritahu. UTEM dulu kita pakai 11,000 volt atau 11 kV. Sekarang ni UTEM kita dah mula menggunakan 33 kV kerana demand penggunaan kita banyak. Ya, makin banyak makin banyaklah kita guna voltage yang dihantar kepada kita. And then untuk industri biasanya dia akan guna 132 kV, atau kalau heavy industry mungkin dia akan guna sehingga 275 kV atau 275,000 volt. Tapi sekarang ni dekat sini dia tulis space out, dah tak ada yang untuk ini 22 tak ada, 6.6 kV pun dah tak ada, 66 kV pun dah tak ada. So untuk medium dah tinggal 11 kV dengan 33 kV saja. And then selain daripada supply voltage, dia akan ada usage profile. Untuk rumah tak ada pasal usage profile, kita bayar tiap-tiap masa sama saja. Tapi untuk industri dia akan ada peak and off peak tarif. Maknanya pukul 8 sampai pukul 10 malam, 8 pagi sampai 10 malam dia bayar peak tarif. Penggunaan malam 10 malam hingga 8 pagi tu dibayar sebagai off peak tarif. Biasanya off peak tarif ni lebih murah daripada peak tarif. Nanti saya boleh tunjukkan apa bil elektrik UTEM. Okey, tarif classification kita ada electricity tarif. Ini tarif-tarif dia. Ada A, B, C1, C2, D, E1, E2, E3, F ni untuk mining, F2 pun untuk mining, untuk lumbung. And then kita akan ada F3, ni ada peak off peak punya mining, dari malam dan siang beza. And then ada low voltage specific agriculture. Ini pun agriculture ni saya rasa tak mahal jugalah. Ada H2, H1, H2, H3 untuk agriculture. H. Industri, okay, industri E, E tarif. And then untuk commercial, untuk perniagaan dia ada C1, C2 punya tarif. Okay. And electricity tariff for domestic customer, increasing rate by hand, structure of increasing rate to promote energy efficient. Kenapa ada increasing rate ni? Kerana ini untuk menggalakkan orang menggunakan elektrik yang sikit lah. Kalau kita guna banyak, kita tak faham je. Rate dia kalau tengok sini makin lama makin bertambah. Okay, the rate of higher band group will reflect cost to service. And lower rate for lifeline band iaitu first 200 kilowatt hour to protect lower income. Maknanya biasanya kalau orang yang tak banyak duit tu dia tak banyak guna tenaga lah. Untuk orang yang tak berada ni, rumah-rumah dia tak pakai banyak elektrik kan. Jadi dia sebenarnya dia menggalakkan ataupun dia melindungi orang-orang yang tak mampu sangat lah. Maknanya kalau 0 ke 200 ni bayaran dia murah. Tapi kalau rumah orang kaya-kaya yang banyak guna elektrik, banyak guna aircon, bayaran dia akan bertambah dan dia guna pun banyak, so dia kena bayar banyak. Ini mungkin adil lah pada saya. Ini ada satu yang tarif yang baik untuk rakyat. Maknanya kalau kita rasa kita tak banyak tak berada atau tak kaya, kita gunalah sikit kan. Tapi kalau untuk orang yang tak kisah dengan duit ni, yang suka jadi rakan-rakan baik syaitan, dia akan guna banyak sikit lah.
Ni saya suka cakap sebab biasanya yang guna banyak ni biasanya dia tak berapa kisah dengan penggunaan. Kadang-kadang pakai lampu tak guna bilik pun, lampu just terang kan. Bilik tak ada orang pun, aircon still jalan, kipas still jalan. So orang macam ni memang patut disuruh bayar tinggi ya. Okay. So kalau tengok, kalau di rumah sebulan kita guna lebih daripada 900, 1 kilowatt tu dia kena bayar 57 sen. Tapi kalau kita guna sebulan bawah 200, kita cuma bayar 1 kilowatt untuk 21 sen saja.